Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya boleh dengar? Okey, dengar. Alhamdulillah. Kak Umur, tolong Okey, komen. Puan Umur Nurin, Kak Umur Nurin. Suara kami jelas tak? Azura ke? Siapa-siapa yang online? Jadi insyaAllah, ini minggu pertama untuk kapsel kerana syurga itu manis. So kita nak ucap InsyaAllah, tahniah dululah Alhamdulillah. kepada penulis. Tahniah kerana akhirnya ada buku solo. Ada tak bukunya sekarang? Dia tinggal kat office Ada. angkat sikit. Tu dia. Pink dengan biru. Okey, suara jelas. Okey, cantik. So kita berkati sesi kita malam ni dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya rasanya tak selamat boleh Apa dia? Selamat pengantin baru. Masya Allah. Terima kasih Tuan Amir. So semoga kekal hingga ke jannah. Jadi pada semua yang mengikuti kami, kapsul ni kita buat sekejap je, 10-15 minit. Kita akan buat setiap Ahad malam bersama dengan penulis. Begitu bergantung pada masa Ana lah. So malam ni kita nak mula dengan bab 1, Allah tak pernah tak sayang. Jadi Ana, sebagai mukadimah, biasa saya akan tanya mana-mana penulis pun sama soalan dia. Soalan dia, kenapa bab ni ada dalam buku Kerana Syurga Itu Manis, dan bab pertama ni tentang apa? Bismillah. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, sebelum tu, apa khabar Tuan Amir? Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Okay. Juga kepada sahabat yang sedang menonton, para pendengar atau para penonton yang sedang menonton live Instagram Galeri Ilmu dan juga Ana Rohani, terima kasih. Okay, insyaAllah saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin ialah kita ni tidak dikenali, jadi kita berkenalan. Okay, saya Ana Rohani, seorang jururawat dan Alhamdulillah seorang penulis buku juga. Dan buku berjudul Kerana Syurga Itu Manis merupakan buku solo saya. Buku pertama lah kiranya. Sebelum ni dah menulis buku, orang kata apa, kita collab lah kan, kolaborasi bersama dengan penulis-penulis lain. Dan kali ini Alhamdulillah buat pertama kalinya juga buku solo diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Alhamdulillah. Okay, tadi apa? Tuan Ami ada bertanya berkaitan dengan tajuk bab pertama, iaitu Allah tak pernah tak sayang. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar semua, sebenarnya pada awalnya tajuk buku Kerana Syurga Itu Manis ni yang saya cadangkan adalah Allah tak pernah tak sayang. Masa tu kan rasa macam mana dia bila kita, masa saya menulis dan saya simpulkan secara keseluruhannya, isi buku ni rasa macam sangat dekat jika saya letak tajuk Allah tak pernah tak sayang ni. Lah kita rasa ya, sebagai seorang manusia kan, kita rasa macam bila kehidupan kita ni tak sunyi daripada ujian, akan ada sahaja kan Tuan Amir. Jadi bagi saya perkataan Allah tak pernah tak sayang tu, bila kita dengar diberikan oleh kawan kita, orang terdekat kita, ataupun kita cakap pada diri kita sendiri, sabar Ana Rohani, sabar Tuan Amir, contohlah cakap dengan diri sendiri, sabar Hani, sabar Ana, Allah tak pernah tak sayang. Setiap ujian yang kau dapat ni, ini semua tanda Allah sayang. Macam tu lah. Sebenarnya simpelnya selalu macam tu lah kan, tapi biasalah kita suka nak apa? Kita nak kelainan sikit, Allah tak pernah tak sayang. Itulah bermulanya tercetus idea untuk menulis bab pertama tu ya. Sebenarnya itu adalah tajuk yang saya cadangkan, tetapi setelah dibincangkan oleh pihak Galeri Ilmu, Kerana Syurga Itu Manis telah diangkat menjadi judul buku secara keseluruhan, insyaAllah. Okey, cantik.
Allah tak pernah tak sayang. Okey. So bila saya dah baca bab 1 ni Ana, saya rasa macam Ya. ujian lah, ujian. Kerana sampai satu tahap, kita semua ni, anak ke saya ke, dan pendengar semualah, mesti ada perasaan bila diuji ni rasa macam, kenapa aku? Kita rasa seorang-seorang. Rasa berseorang. Kita lupa Allah tu sayang kita. Jadi nak kembalikan rasa tu, yang ujian tu tanda Allah sayang tu, macam mana kalau boleh Ana jawab soalan ni? Itulah, okey. Dalam bab pertama sebenarnya macam saya tidak memfokuskan kepada satu cerita sahajalah realiti, tapi macam yalah, macam saya menulis ni, saya simpulkan daripada pemerhatian, mungkin ada dalam kalangan sahabat yang bercerita ataupun ada daripada dalam kalangan orang terdekat kita yang mengalami ujian dan kita mengambil iktibar daripadanya. Dan juga macam saya seorang jururawat, saya berhadapan dengan pesakit kan, setiap hari berhadapan dengan pesakit, tapi akan orang kata apa, langi dengan kisah-kisah kehidupan, dan itu yang memberikan saya ruang untuk muhasabah. Jadi bila saya dapat, saya anggap apa yang saya lalui ataupun saya dapat daripada dunia nyata ni, saya tulis dalam bentuk penulisan untuk sampaikan apa yang saya fikir, apa yang saya rasa fikiran itu bagus untuk direnungkan. Dan mungkin jika ada sahabat-sahabat di luar sana yang mengalami ujian lebih kurang sama, dapat mengambil iktibar samalah, macam tu. Jadi dalam Allah tak pernah tak sayang, bab pertama ni saya sentuh mengenai contohnya lah, seorang bapa, seorang ayah, seorang suami yang mungkin dibuang kerja, lepas tu terpaksa pendam perasaan risau, rasa takut semua tu di hadapan isteri dan anak-anak kan. Mungkin seorang ibu yang mungkin juga ibu tunggal, tiada suami, terpaksa menjadi menjadi bapa kepada anak-anak, terpaksa menjadi berpura-pura kuat, macam itulah. Jadi sebenarnya tak kisah siapa pun, seorang lelaki ke, seorang wanita ke, remaja ke kan, setiap orang tu dia ada dia punya ujian hidup masing-masing, ada bahagian hidup masing-masing. Dan di sebalik setiap ujian tu, apa yang di sebaliknya adalah kita nak bagi tahu, kita nak bagi siapa yang membaca ini, buku ni seolah-olah macam faham aku. Macam tu lah. Sebab saya rasa macam kalau saya sendiri pun, yelah belum tentu semua orang boleh faham kita punya situasi kan. Sebab tu saya suka melalui pembacaan buku ni macam dia tak judge kita tau, dia tak menghakimi kita. Jadi macam seolah-olah difahami, rasa macam tu. Jadi bila saya menulis buku ni, bab pertama ni, secara keseluruhan saja sentuhlah pasal ibu, ayah ke, seorang remaja ke, seorang yang bergelar anak ke, ataupun ada juga yang seorang pesakit kanser, ataupun seorang banduan. Memang masa tu saya sentuh masuk selit-selit sikit. Sebab target saya orang yang membaca ni variasi, bukan orang remaja je macam tu. Maknanya sesiapa pun boleh baca buku ni lah. Macam tu lah. InsyaAllah yang saya ni lah. Seterusnya Ana, dia tanpa kita sedar, kalau kita tadi yang macam Ana cerita tu, ujian-ujian yang kita rasa benda tu susah, orang tak ada kerja kan. Dan internet sikit. Kita tengok kan, sebenarnya dia pun ada ujian dia juga. Setiap orang ni sebenarnya ada ujian. Jadi kita nak tanya pada Ana lah, macam mana nak bersangka baik. Ujian kita masing-masing lain-lain, dan rezeki ujian hidup ni berbeza. Apa yang boleh kita letak dalam hati kita nak fahamkan benda ni? Suara tak dengar. Dia rasanya line problem, dia sekat-sekat sikit. Okey, soalan saya macam mana nak bersangka baik Ana dengan ujian yang Allah bagi pada kita? Dengar tak? Bagaimana cara nak bersangka baik? Pada ujian yang Allah bagi pada kita. Okey, insyaAllah. Bismillah. Okey, bagaimana kita nak bersangka baik dengan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita? Okey, pada hari ini saya, Tuan Amir yang mendengar ataupun yang bakal membaca buku-buku
buku-buku motivasi ni adalah yang saya rasa yang terpilih. Okay? Kita semua adalah yang terpilih. Maksudnya yang tak baca tu pun insya-Allah mungkin for the future akan baca. Cumanya bila ada medium seperti bahan bacaan, buku-buku ataupun saluran-saluran yang memberikan manfaat kepada kita, itu secara tidak langsung membantu kita untuk pergi kepada maksudnya pergi kepada solusi lah. Contohnya bila kita ditimpa sesuatu ujian, macam mana kita nak bersangka baik kepada Allah? Jika tiada saluran-saluran yang bermanfaat ini, mungkin kita tak jumpa jalannya. Okay? Macam saya rasa saya bukanlah seorang yang sangat bersangka baik pun pada Allah. Okay? Mula pada awalnya saya rasa bila ada ujian, saya ni adalah orang yang saya rasa saya akan mengamuk dulu. Okay? Saya akan komen dulu, komplain banyak dulu. Ya asal aku kena jadi, kenapa saya yang kena ni, kenapa bukan dia, kenapa. Kita banyak mempersoalkan. Tapi bila sampai satu masa, fikir balik. Aku ni macam ni tak memberikan apa-apa manfaat pun. Masalah aku bukan bertambah, orang kata masalah aku bukan akan bertemu solusi, bukan akan selesai, malah bertambah besar. Jadi pertama sekali, bila saya rasa macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah ni, kita perlukan satu saluran yang bagus ataupun yang baik untuk kita. Bila contohnya macam kita ada kawan lah, kita ada kawan yang positif. Bila kita ada masalah, kita rujuk kawan kita yang positif tadi yang mungkin boleh membantu kita. Bila kita rujuk orang yang tepat, dia akan memberikan kita nasihat yang tepat yang kita perlukan. Kalau kita salah pilih saluran, berkemungkinan kita akan bertambah stres. Contohlah ada isu, kita ada salah faham dengan seorang kawan. Okay? Kita ada salah faham dengan seorang kawan. Kita pergi bercerita pada kawan yang suka membawang. Jadi masalahnya bertambah besar. Okay? Bertambah besar, bertambah orang kata tak jumpalah penyelesaiannya. Masalah kau tak selesai-selesai pun kau bertambah stres, lagi down, lagi ada. Okay? Jadi macam mana kita nak sangka baik terhadap Allah, kita kena cari orang saluran yang tepat. Mungkin kawan kita, mungkin ada orang macam, yelah of course kita kalau nak bersangka baik itu kita kena berdoa kan, kita kena doa pada Allah, minta diberikan ketenangan hati. Sebab bila hati kita tak tenang, macam mana kita nak memuatkan fikiran-fikiran ataupun prasangka-prasangka yang baik dalam hati kita kan. Kalau hati dah dimuatkan dengan negativity macam tu, okay. Minta maaf Cik, Tuan Hamid berterabur sikit poinnya. Jadi macam tu lah, maksudnya saluran yang betul. Kita, kalau kita rasa kita ni suka ada kawan, kita rujuk kawan yang baik lah. Okay? Pilih kawan yang tepat. Macam ada orang dia rasa dia tak ada kawan. Jadi dia rasa dia tak ada kawan, dia tak ada saluran yang tepat, mungkin dia pendam sangat pun tak baik juga kan. Jadi kita tengok orang lain dia punya pendekatan dia. Okay? Macam mungkin kalau kita rasa kurang selesa untuk bercerita dengan kawan, mulakan dengan ni dululah, orang kata muhasabah diri dulu kan. Kita try untuk bercakap dengan diri sendiri. Kalau aku buat macam ni, jadi macam ni. So tak okey. Kalau aku buat macam tu, jadi macam ni kan. Sampai itu kita dituntut untuk banyakkan zikir kan. Berzikir, mengingati Allah. Bila kita ingat Allah, insya-Allah hati kita akan lagi tenang, lagi lapang. Bila lapang, situlah jalan-jalan solusi akan masuk kan. Jadi ujian ni dia bukan datang dalam bentuk yang teruk-teruk sahaja, yang menyerabutkan sahaja, tetapi dalam bentuk yang orang kata melalaikan juga. Macam kesihatan kan, dia dah sihat, lepas tu nikmat hidup yang orang kata tak putus-putus kan, macam tak ada ujian hidup. Tapi kalau orang yang bijak, orang yang bersabar, dia sabar, dia akan fikir, ni semua ujian daripada Allah. Sebelum dapat sesuatu, dia akan fikir akan ada ujian, ini mesti ujian. Tapi apa dia ujian? Aku kena lulus ujian ini. Macam tu. Okay? Macam tu lah insyaAllah. Saya pun tak tahu sama ada menjawab ataupun tak Tuan Amir punya soalan tadi kan. Dia terabur. Yang betul. Maknanya kita jangan salah jumpa orang lah. Kan? Kita nak berkongsi, kita kena luar, kena kongsi dan
Jangan pula bual dengan batu api kan. Tak jadi apa. Okey. So Ana, kalau boleh scroll komen-komen, boleh tak tengok kat skrin? Orang-orang yang boleh tak? Cuba try. Kejap ya. Ada komen tu saya nampak ada. Aziana AR. Assalamualaikum Ana. Kejap. Susah sikit nak. Macam mana nak? Macam Puan tak boleh lah Tuan Akashah Amir. Kasim. Boleh ya? Okey, tak apa saya bacakan. Akashah Kasim. Kadang-kadang apa yang kita lalui sekarang memang melenting. Tapi bila ingat balik, baru tahu kenapa jadi begitu. Pengalaman mengajar, sebab tu kena ada kawan yang sering mengingatkan. Okey. Terima kasih semua yang Terima komen, kasih. yang join. So Ana, kita punya capsule kejap ni. Nak penutup kesimpulan bab 1. Dah kesimpulan dah. Nak tutup dah. Cepat sangat. Ni excited sangat ni. Okay, insyaAllah. Itulah. Dah lama tak live kan. Jadi dia hari ni memanaskan badan je. Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang komen, Kak Kasha, Kak Aziana. Tak dapat nak scroll kat sini. Okay, sebagai penutup lah. Okay, insyaAllah Allah tak pernah tak sayang. Buat sahabat-sahabat yang sedang menonton ataupun mendengar. Setiap daripada kalian, bukan saya saja tahu, kita semua tahu sebenarnya yang tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan semua ada ujian, sedang berhadapan dengan ujian. Tapi mungkin saja tidak diperlihatkan secara zahir. Orang lain tak tahu pun kita ada ujian ni. Kita seorang yang pendam. Tak ada orang tahu. Tapi orang kata apa, kita nak sedapkan hati kita, kita nak yakinkan diri kita. Orang lain tak faham, tapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu faham. Kan? Orang lain tak mampu nak mengetahui apa yang kita rasa. Kadang orang hanya tahu mempersoalkan kenapa kita membuat sesuatu tindakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia sentiasa tahu dan jelas kenapa kita buat macam tu. Tapi itulah apa pun yang sahabat semua sedang lalui saat ini, kena ingat selalu, cakap pada diri sendiri, Allah tak pernah tak sayang. Allah selalu sayang kau sebenarnya. Okay, apa yang kau lalui, apa yang kau hadapi saat ni pun sebab Allah sayang. Abang kata Kak Akasha tadi kan, dia ada kata kita tak faham sekarang, tapi bila kita dah berjaya lalui fasa itu sampai ke satu titik, baru kita akan faham. Kita akan terangguk-angguk, Alhamdulillah. Kita akan berasa syukur ketika itu. InsyaAllah. Okay, setakat ni dulu. Terima kasih kepada Tuan Amir, juga sahabat semua yang memberikan sokongan. Pada yang belum mendapatkan buku Kerana Syurga Itu Manis, Ujian Itu Pahit, Kerana Syurga Itu Manis, boleh dapatkan di Galeri Ilmu ataupun boleh hubungi saya juga, insyaAllah. Okay, Tuan Amir. Kalau nak sign, beli dengan Ana. Kalau nak apa, boleh beli dengan kami. So, minggu depan insyaAllah kita masuk bab 2, hujan masalah. Apa dia hujan masalah tu, nak tahu kena beli buku lah. Kalau tak apa, insyaAllah. Minggu depan. Terima kasih banyak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni dengan tasbih farah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.